direct. Okey. Tak ada ni apa. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah tuan-tuan, isu yang bos wajak ni kan. Kita tak bukan resis lah je ya. Bukan kita nak pukul semua kaum Cina, tapi ni individu lah Cina yang wajak lah bagi saya. Individu seorang Cina bos yang cukup wajak yang pukul dua orang saudara kita beragama Islam kerana berpuasa. Jadi J duduk sini dah dari berapa je? Dari pukul 8 lebih tadi. Daripada 8 lebih sampai pukul 5. Jadi saya pun pukul 5 pagi tadi ya. 5 pagi. Saya pun kebetulan ada berubat di sini. Jadi saya on the way sini lah. Alang-alang sekali saya mai sini untuk kita mempertahankan dua saudara kita. Cukup bagi saya kes ni sebab pertama dia jadi isu agama lah bro. Jadi isu agama, isu agama lah. Isu agama lah yang amat berat sekali. Isu amat berat. Jadi J cakap sikit apa yang jadi untuk pengetahuan untuk pengetahuan pada semua yang mana nak tahu pasal kes ni, apa yang kita tahu statement daripada IPD Selatan, 4 suspek termasuk majikan dia ni dah kena tangkap dengan pihak polis. Itu yang dikeluarkan oleh statement Jadi untuk pengetahuan yang macam mana korang nampak saya live tadi, pada awalnya yang saya bersama dengan dua orang mangsa ni, dan mereka ni masih lagi di dalam siasatan sedang memberi keterangan kepada pihak polis, sedang lagi memberi keterangan Jadi daripada pukul 8 lebih tadi sampai sekarang ni pukul 5 pagi masih lagi memberi keterangan kepada pihak polis. Pasal isu ni adalah satu isu yang amat sensitif apabila melibatkan agama kita sendiri ni. Jadi saya nak pesan dulu kepada semua rakyat Malaysia, tolong jangan salah tafsir kes ni, pasal ini melibatkan individu. Individu majikan ni adalah seorang yang terlampau resis, terlampau resis, wajak sangat. Individu ni, majikan dia ni. Jadi bagi saya sebagai seorang rakyat Malaysia, memang kita tak boleh terima apabila dia perlakukan dua orang pekerja dia yang merupakan bodyguard, yang mana orang kata melakukan perkara yang amat biadab, kerana ini adalah negara kita, negara yang yang mengamalkan pelbagai masyarakat majmuk yang menghormati antara satu sama lain. Tapi ini memang tidak boleh diterima. Jadi kita harap dengan penangkapan suspek ni, dia difahamkan banyak dia kena akta tu akta, macam-macam akta dia kena. Pasal dalam report tu dia katakan mengambil senjata api tu daripada bodyguard dia dan diacukan pada mangsa. Dan korang boleh nampak macam mana gambar dalam mangsa badan dia teruk sangat. Saya sendiri dah tengok, memang tak boleh memang teruk. Jadi kita harap sangat pada semua rakyat Malaysia, kita doa banyak-banyak supaya perkara ni, mereka ni mendapat keadilan. Dan kita nak majikan dia ni yang resis ni dikenakan tindakan, dikenakan hukuman yang amat berat sekali. Kerana apa, dalam Malaysia kita ni tidak ada mereka yang resis, tidak ada ruang untuk mereka yang resis. Okay, tadi kita dah bincang, ada kan tadi kita sembang tadi yang katakan memang bos celaka ni cuba bagi makan babi. Betul. Benda ni dia memang ada daripada ni, kita memang cuba untuk macam memberikan makanan-makanan yang tidak halal lah kepada pekerja-pekerja dia ni. Jadi perkara ni memang dah dapat dengar daripada bekas pekerja dia sendiri pun. Jadi kita tengah nak sahkan lagi. Saya boleh cakap bekas pekerja dia sendiri yang mengatakan, bercerita dengan saya sendiri. Jadi bagi saya bos dia memang orang-orang yang bagi saya tak patutlah yang ada kat dalam negara kita. Jadi kita harap sangat apabila dalam report tersebut mengatakan yang majikan dia ni kata IGP dia pegang. Dia kata IGP dia pegang. IGP dia pegang. Jangan main-main tuan-tuan dan puan-puan. IGP ni bukan satu nama kecil. Bukan nama kecil tuan-tuan dan puan. IGP, ketua polis negara kita ni disebut ni kata pegang. Jadi kita nak juga pihak PDRM, khususnya PDRM dan juga kepada tuan IGP kita sendiri, tolonglah orang kata siasat perkara ni betul-betul. Kita tak nak pasal apa, kita terus terang tuan-tuan dan puan, kita mengharapkan kepada penguatkuasa tu atau PDRM. Kita mengharapkan sangat. Jadi
bila dia sebut macam tu, kita rasa tercabar, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup tercabar, tuan-tuan dan puan-puan. Nak tuan-tuan, jadi isu ni kita minta pertama tuan-tuan, kita kena share apa yang kita insya-Allah kita akan lakukan esok insya-Allah. Ni pun dah pagi tuan-tuan, semua tak tidur. J pun tak tidur, saya pun tak tidur. Sebab benda ni inilah namanya berlaku di atas agama ataupun umat Nabi Muhammad SAW yang nak berpuasa. Kita bukan nak mengapi-ngapikan isu perkauman ataupun isu agama ni tuan-tuan, tapi benda ni berlaku. Dan berlaku kita tak boleh duduk sengap. Kita sebagai wakil-wakil NGO yang lain-lain, kita tak boleh duduk sengap tuan-tuan. Kalau kita duduk sengap dalam isu ni, kemungkinan lepas ni lagi banyak isu. Dan kita kena ada satu, kita kena ada sepakat lah, orang Islam, orang Melayu kita ni tolak masalah politik. Ini masalah agama, bangsa, tanah air kita. Kita kena ada satu muafakat di antara kita sendiri. Dan isu-isu macam ni kita takkan biarkan. Jangan cerita masalah politik di dalam benda-benda macam ni semua. Dan kita nak bos yang kurang ajar ni didakwa dengan cukup berat. Dan kita tak akan biar dia lepas. Kita tak boleh perkara macam ni, kita tak boleh biarkan lagi. Kita tak nak apa? Kita tak nak tuan-tuan dan puan-puan disebabkan kerana seorang majikan yang terlalu resis ni, yang telah kurang ajar dan biadab, kita tak nak nanti orang lain jadi mangsa. Betul. Kita pun tahu, satu Malaysia ni tahu isu agama adalah isu yang sensitif. Betul. Tapi saya sendiri pun bekerja dengan bukan Melayu. Terus terang cakap, bos saya adalah berbahasa India. Abang-abang saya ramai yang berbahasa Cina, India semua campur. Tapi kita orang kat Kelang ni tak ada masalah langsung. Tapi disebabkan kerana individu ni, apa tak nama dia, ceng apa tak tahu, ini memang tak boleh dibiarkan. Jadi saya harap kepada semua rakyat Malaysia, tidak kira siapa kamu, tolong bangkit. Kita lawan habis-habisan kes ni. Kita pastikan orang yang macam ni, orang yang resis macam ni, kita hadapkan juga kat mahkamah. Kita tahu dia ada wang, kita tahu dia ada duit. Jadi kita tak nak kalah disebabkan kerana dia ada duit. Jadi kita harap isu dia kata dia petang IGP ni satu benda yang cukup besar. Serius. Dan kita benda ni boleh kita bawa kepada SPRM. Jika ada bukti yang cukup, kita boleh bawa kepada SPRM. Bukan kita nak tuduh kepada IGP itu tidak, tapi kita nak siasat. Kenapa percakapan dia boleh beritahu bahawasanya IGP pun dia pegang. Ini satu benda yang cukup wajar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan cakap kosong tuan-tuan dan puan, itu ada di dalam laporan. Dalam laporan polis yang dibuat oleh mangsa. Jadi kita bukan suka-suka nak tuduh, tidak, tetapi kita minta pihak PDRM, khususnya Tuan IGP sendiri, untuk siasat kes ni betul-betul. Kalau betul dia main jual-jual nama, tolong ambil tindakan pada aku tak nak cakap lah. Saya daripada tadi saya tahan tuan-tuan dan puan. Pasal apa? Saya tahan pasal apa? Saya sayang keperpaduan kaum kat sini. Keharmonian kita sama-sama. Tetapi disebabkan kerana individu ni, ya Allah ya Tuhan aku. Yang dimaklumkan pula yang pukul dia pun itulah. Itu kita tak boleh nak cerita pasal dalam siasatan lagi. Tapi kita tunggu dulu apa kata pihak polis besok. Dan untuk pengetahuan, kemungkinan besok yang saya fahamkan, suspek ini besok akan didakwa untuk ditahan reman di Mahkamah Kelang. Sekarang memang dia akan di Mahkamah Kelang lah, pasal apa yang dikeluarkan oleh IPD tadi. Yang saya nampak statement daripada berita apa semua, nampak akan ditahan reman, didakwa untuk dibawa ke Mahkamah Kelang untuk ditahan reman, mendapatkan perintah reman. Betul? Betul. Saya pun insya-Allah lah, saya akan tunggu sampai dua mangsa kita ni, kawan-kawan kita, saudara kita, sampai dia keluar. Sekarang mereka masih dalam IPD, memberi kerjasama, memberi keterangan siasatan. Dan kita pun tahu banyak IO yang ambil kes hari ni, di Sewon lah, di Nai lah, macam-macam lah. Jadi kita tunggu. Saya akan tunggu. InsyaAllah perjuangan kita tak boleh lari. Perjuangan kita tak boleh. Benda ni bukan kita orang nak ambil isu ni, nak buat live, nak dapat follower. Bukan kita nak ambil publicity tuan-tuan. Saya berada di sana atas sebagai anggota status, sebagai anggota semangat sebagai seorang rakyat Malaysia, dan kita tidak mahu ada pun apa perkara-perkara yang boleh mengakibatkan pergaduhan kaum. Jadi itu saya beritahu kepada anda semua. Saya tahu anda marah, saya tahu anda memang tak boleh tahan. Tolong kontrol. Pasal apa? Ini melibatkan individu. Individu tuan-tuan. Saya sendiri pemarah, tapi ini individu. Tolong jangan libatkan yang lain. Jadi saya harap kepada semua rakyat Malaysia, doalah banyak-banyak supaya pelaku ni, majikan dia yang resis, yang jahanam ni, supaya dikenakan tindakan. Kita tak nak bagi dia lepas. Tolong follow up kes ni. Kita tolong hari-hari kita up.
jangan bagi kendur kes ni. Sebab apa, benda ni akan jadi satu pengajaran kepada majikan-majikan yang lain. Jangan cuba-cuba nak provoke, jangan cuba-cuba nak menghina agama. Kena sedar sikit. Bagi saya beritahu, kena sedar diri itu sedikit. Ini negara mana? Ini negara Malaysia ataupun disebut Tanah Melayu. Yang agamanya, agama persekutuannya adalah agama Islam. Jadi kes-kes macam ni kita rasa memang mencabar. Kalau tak cabar, saya pun tak akan sampai lah kot kan. Tapi ni kira kes ni dah satu tamparan hebat lah. Kita faham untuk benda ni kan. Saya rasa semua rakyat Malaysia faham benda ni. Memang semua setiap bulan Ramadan je memang semua rakyat Malaysia menghormati kan. Tetapi apabila ada individu-individu macam ni yang merosakkan hubungan kita ni sebagai seorang rakyat Malaysia yang rapat macam ni, nak cakap apa lagi tuan-tuan perempuan, setiap raya kita raya sama-sama. Kita tak ada masalah. Tuan-tuan boleh tengok pagi ni kalau kedai makan ni penuh, orang semua hormati. Tapi bila ada bangsa ada orang kata apa, ada individu macam ni yang menghina, yang tak bagi orang puasa apa semua, ini tak boleh dimaafkan. Jadi kita harap, kalau katalah orang kita tahu apa bos ni banyak duit tu, banyak duit, kereta mewah-mewah kan. Jadi kita tak nak perkara ni lepas satu je. Betul, money can buy anything. Aku speaking pagi-pagi ni tu dia boleh beli macam-macam, dia boleh beli. Tapi kita harap bila dia dah sentuh pasal IGP, bila dah sentuh pasal konon-kononnya IGP dia pegang kan, kita harap satu tindakan yang apa, satu siasatan. Dan kita minta IGP kita hari ni keluarkan satu kenyataan. Kita nak tahu keluarkan satu kenyataan daripada IGP kita mendesak supaya menerangkan kepada rakyat kan. Sebab macam mana dia ni boleh cakap macam ni? Sebab benda yang kita bercakap ni bukan bercakap kosong. Benda ni ada dalam report. Dia punya berani cakap macam tu. Hebat betul kau. Sampai IGP kau kata kau pegang IGP ni. Dahsyat. Kalau nak ikut marah ni tuan, tak tahu nak cakap lah ni. Saya beritahu terang macam Jay cakap lah. Tapi kita masih kawal sebab apa, kita sayang perpaduan kau. Betul. Kita sayangkan perpaduan yang kita ada sekarang. Saya sayangkan. Saya tak kisah you all nak kata saya ni lebih ni, tidak. Tapi saya sayangkan apa yang kita ada, kita pertahankan. Bukan semua, tetapi orang-orang macam ni yang patut kita tentang sampai habis. Jadi kepada semua rakyat Malaysia, tak kisah siapa pun anda, kita tolak orang macam ni tuan-tuan. Mungkin hari ni kena pada bangsa dia orang ni. Kita tak tahu esok lusa kena pada anda macam mana. Berbirat. Aku teruk orang. Ya Allah tuanku, aku dah tengok sendiri betul tak? Saya ni elok-elok saya puasa tu, jadi tadi puasa petang ni kan, pagi ni kan. Puasa tu okey, bismillah, minum dulu sahur dulu. Sebab dia sendiri yang tengok secara live dalam badan dia orang kena pukul. Memang ngeri ya. Sebenarnya kita orang ni tunggu mangsa tu keluar. Ingat dah habis settle, tapi sampai sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan sekarang pukul berapa? 5 lebih dah tuan-tuan. Tak settle lagi. Dia orang bukan kena tahan saya bagi tahu, diorang sedang diambil keterangan oleh pihak polis. Jadi kes ini adalah kes yang amat berat. Jadi mereka mungkin akan makan masa sikit lah. Jadi kita faham. Jadi untuk pengetahuan, saya pun tadi dapat kontak-kontak brother-brother kat dalam tu. So diorang ni memang tak ada masalah, dia bagi makan apa semua. Cuma diorang ni memang keterangan diorang ni. Jadi saya nak cakap sikit lah, mana-mana lawyer, korban bela kan, tolonglah tampil. Macam saudara Bos Azam kita, ramai lagi sebenarnya saya rasa yang tampil lah, memberi satu orang kata apa, bantuan lah dasar guaman apa semua, atas dasar guaman kepada dua orang saudara kita ni. Pasal kita tahu tu, kita orang macam ni memang tak ada duit nak upah lawyer. Betul tu Nak lawan pun orang yang ada duit, yang beratus ribu, yang berjuta kan. Jadi kita haraplah kepada mereka-mereka ni yang mana ada kelebihan dari segi kewangan ke, ataupun yang mempunyai kelebihan dalam kena lawyer tu, tolonglah bantu kan. Kalau bukan orang kata apa, anda siapa lagi kan. Kalau sebelum ni sibuk laungkan bangsa macam ni masa hidup ni apa semua, tapi bila kena macam ni masing-masing semua nak kira pasal duit. Jangan ceritalah pasal benda ni tuan-tuan. Jadi saya harap insya-Allah lah esok pun mungkin kita akan bawa diorang ni ke ofis Yusuf Azmi. Mungkin di sana akan ada perbincangan lagi lah untuk dari segi guaman ataupun apa yang Yusuf Azmi kerana Yusuf Azmi kita akan ambil tindakan lah dari segi undang-undang. Jadi kita harap semua berjalan dengan lancar. Saya tunggu ni berapa tuan. Saya nak pastikan mereka selamat. Mereka selamat sebab apa? Kita tahu ugutan memang ada. Tadi masa saya call tadi je, masa dia orang tak sampai Kelang masa dia orang on the way ke IBD, dia orang cakap memang bos Cina yang celaka ni, minta maaf saya cakap celaka Cina ni seorang dia
ada budak-budak dia tunggu. Jadi dia orang nak pergi ke balai pun rasa takut. Jadi alhamdulillah lepas kita calling kawan-kawan kita sini, J pun ada sini, dan kita buat live tadi, ramai yang turun. Ramai, Memang ramai, lebih kurang 300 orang dah je. Tadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang datang tadi. Walaupun saya tak kenal diorang semua, tapi diorang datang tanpa telefon pun apa semua, tapi diorang datang atas semangat nak bagikan moral support pada brother-brother ni. Memang terbaik. Ada yang daripada Damansara, ada yang daripada Bangsa, ada yang daripada Sungai Buaya, Banting, Ampang, luar Kelang datang. Dan saya memang teramat teruja respect dengan diorang ni bila diorang datang. Kerana masa-masa bila dengar brother ni kes, jadi diorang turun. Tak ada harap apa, diorang tak kenal pun brother ni, tapi pasal disebabkan kerana atas kebiadaban, kekejaman yang dibuat kepada brother diorang ni oleh majikan dia yang resis ni, memang kita tak jangka lah tuan-tuan puan. Kita harapkan, saya memang tak tahu nak cakap apa lagi dah. Kalau ikutkan ni memang geram tadi kan. Tapi itulah dia tu, kita mengharapkan satu, orang kata apa tu, Perpaduan satu penyelesaian yang mana kita nak benda ni selesai, tapi kita selesai tapi kita nak pelaku dia ni, yang orang yang terlibat, majikan dia ke ataupun pekerja-pekerja dia ke ataupun orang yang terlibat yang memukul mangsa ni, dia kena tindakan. Terutama yang majikan dia. Tuan-tuan bayang tuan-tuan, kepala diacu pistol, dan dikelilingi oleh beberapa orang, dan dipukul dengan begitu kejam lah bagi saya. Kalau you all nak tahu cerita, korang boleh tengok report dia tu, korang baca satu-satu apa yang ditulis kat report, Apa yang terjadi, apa yang dicakapkan dalam report tu, tuan. Itulah yang dicerita dekat saya tadi, tuan-tuan puan. Kita bukan nak mengapi-ngapi kan. Jadi saya harap kepada semua rakyat Malaysia, tolong jangan anggap ini satu isu kekauman, tetapi yang resis ni adalah ni, Barua ni, seorang ni, individu ni, dia punya bos dia ni, yang resis ni, bos dia ni. Tolong jangan libat dengan lain. Tolonglah tuan-tuan puan. You all pun tahu saya ini memang sayang kepada Kemunian, itu yang saya perjuangkan sampai sekarang. Tapi kita boleh, kalau boleh, kita nakkan ada satu siasatan yang terus. Tapi yang dimaklumkan tadi pun yang datang tadi tuan-tuan, daripada kaum India pun dah Joseph Joseph kita pun turun. Joseph turun memberi support. Yang ini yang kita mahu dalam Malaysia. Tetapi kerana 1-2 ekor individu yang kurang ajar macam ni, ini akan merosakkan perpaduan kita. Sebenarnya kita pun tak faham dia orang ni mau apa sangat sebenarnya. Malah nak cakap tuan, tak payah. lagi dia keluar kita cerita kan. Bukan dia hati panas ni. Bukan semua, tapi ada segelintir diorang ni rasa diorang ni, bila itulah saya cakap, bila diorang ni ada duit, diorang rasa diorang boleh beli semua. Sampai kata-kata dia bila kata IGP saya pegang. Itu yang terlalu hajar sangat. Seolah-olah diorang ni macam hebat sangat. Saya minta ni tuan-tuan, saya minta kepada IGP kita menghormati IGP kita. Dan kita tahu IGP kita seorang yang tegas. Dan kita minta IGP kita tolong keluarkan satu statement, yang mana Cina bodoh ni mengatakan bahawasanya dia IGP tu dia pegang. Itu yang kita nak tahu ni. Dan kita nak polis siasat satu persatu apa yang dia ungkap, dia cakap. Kita tak akan biarkan lepas benda ni. Benda ni boleh bawa ke SPRM. Sebab benda ni isu besar ni. Benda ni kalau tak dibendung, masalah lain akan jadi. Jadi insya-Allah lah kita pun ingat kita nak ke balai balik. Kita akan tunggu mangsa ni keluar. Ni pun waktu sahur pun dah habis. Jadi harap semua bulan puasa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cakap sekali lagi, kita faham, kita tahu, kita pun tengah marah. Seramai orang Melayu tengah marah sekarang ni. Betul. Tapi tolong, ini adalah kes individu. Kalau you all nak cakap saya apa, pulanglah. Tapi ini adalah individu. Jadi kita attack yang bos dia ni saja. Tolong jangan libatkan yang lain. Betul. Tolong. Kita sayang ke perpaduan kita sayang ke keharmonian kita ini sampai sekarang kita pertahankan, tuan-tuan puan. Betul, memang ada ramai yang antara mereka ni terlampau kau hajar, yang menghina bangsa kita, yang menghina agama kita. Kita ajar orang macam ni. Betul. Jangan pasal tu saya cakap, ada tak semua orang macam tu. Sama juga macam kita, tak semua orang macam kita. Betul tu? Betul. Tapi orang macam ni kita kena ajar. Supaya biar dia beringat. Biar dia tahu langit tu tinggi rendah. Biar dia tahu ini bumi ni, bumi bertuah ni, bumi Malaysia ni, yang mana rakyatnya berbilang kaum, berbilang bangsa, yang mengamalkan perpaduan kesemuanya, yang menghormati satu sama lain. Dan kita kena faham, agama Islam adalah agama persekutuan rasmi dalam Malaysia. Jangan biadab, jangan kurang ajar. Itu saya minta. Saya bukan nak mengapi-api, tapi saya beritahu jangan biadab, jangan kurang ajar. Satu lagi tu. Lagi satu ni pada alih politik. Barua-barua alih politik yang sibuk sekarang bercekor sana sini,
kerana nak rebutkan kuasa. Korang tolong ni. Dua orang ni saya nak tengok. Kita minta kepada elit politik di luar sana ni, disebabkan korang benda-benda macam ni lah terjadi. Sebab korang asyik bergaduh sama sendiri. Bergaduh sama sendiri, sibuk nak kejar kuasa sana sini sampai rakyat macam ni jadi. Saya kalau tok tanya saya salahkan ahli politik. Pasal apa? Pasal ahli politik mereka ni kepala. Pasal apa? Tok kita pun tahu. Kalau kau pegang ahli politik, kau akan bebas mana-mana. Kuasa politik. Semua duit. Betul, kita tak nafikan. Macam isu kartel lah kan. Kartel. Ini tak dinafikan. Diorang bila diorang pegang ahli politik, macam-macam dia boleh pegang. Betul. Setuju. Jadi ini ahli politik pun jadi barwa ahli politik ni. Aku tak kisahlah daripada parti mana sekali pun. Tapi kalau amanah yang diberikan oleh rakyat, kalau orang main-main kan, sibuk nak kerja kuasa, sibuk nak kerja kroni. Ini betul-betul barwa ni. Pertama jadi isu kartel macam ni kan. Mulalah besar kepala. Saya berani cakap tu, kalau siasat mesti sangkut. Mesti sangkut ada ahli politik belakang ni. Mesti sangkut. Confirm sangkut ni. Pertama macam ni jadi tuan. Yang kedua ahli politik bercakap sana bergaduh sama sendiri. Umat Melayu berpecah. Kan? Jadi hari ni jadi macam ni kita nak salah siapa? Kan? Sebab apa kita tak ada hari ni tuan-tuan. Saya biasa buat live menangis-nangis orang cakap saya berlakon. Kan? Orang tak faham jiwa kita ni. Jiwa tok nenek moyang kita yang berjuang dahulu ni. Datuk Maharaja Lela, Mak Kilau, dah ramai lagi pejuang-pejuang kita sebab apa mereka berjuang sampai ketitisan darah terakhir sebab untuk nak bagi tengok anak cucu mereka senang sampai hari ni. Tapi hari ni dengan kotaknya politik di Malaysia cuba memecahkan apa yang tok nenek kita berjuang. Satu lagi tu, pasal apa saya cakap pasal politik? Dalam masa yang sama ni, tak lama lagi ni, mulalah ada parti-parti politik ni akan menggunakan kaum sebagai modal politik diorang. Diorang akan gunalah kata kaum ni macam ni lah, kaum ni macam ni lah. Nak mengapi-api kan? Mengapi-api kan? Inilah betapa baruanya dari politik sekarang ni. Jadi kita sampai sekarang ni, kita nak tengok, saya bagi pesanan kepada semua rakyat Malaysia. Kita tak salah kalau kita nak join mana-mana parti politik, nak menyokong mana-mana ahli politik, tapi jangan bertasuk. Guna otak. Kalau korang sayang ke perpaduan sekarang yang ada ni, kalau korang sayang ke keharmonian yang ada sekarang ni, korang pilihlah yang mana betul-betul berkualiti. Tolonglah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak nak perkara-perkara. Kita dah banyak kali menghadapi peristiwa-peristiwa hitam. Cukup. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih teguh lagi, negara kita masih teguh lagi. Betul tu. Sampai ke COVID-19 dah hampir setahun lebih ni. Alhamdulillah. Kita masih lagi kukuh. Cuma itulah, kita punya kerajaan ni kadang-kadang tak boleh pukul. Kerajaan jangan pukul, nanti kan aku kena lagi panggil. Kita cerita lain pula. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, balik pada isu tadi, insya-Allah kita doa sama-sama. Dan doalah pada saya J semua. Kita akan tunggulah sampai mangsa ni keluar daripada balai, memberi keterangan. Dan saya akan cuba follow lah untuk keselamatan lah dia. Saya pun bukan siapa-siapa, bukan gangster ahli apa kursi gelap apa tak ada. Jadi di atas ahli bahasa agama bangsa dan tanah air. Hari ni saya turun. Saya bukan gila follower, saya bukan gila publicity, tidak. Semua tuan-tuanlah doa, semoga Allah Ta'ala membalas apa yang kita buat hari ni. Saya turun sebagai seorang rakyat Malaysia yang sayangkan perpaduan. Kita tak nak ada rusuhan apa-apa semua pasal memang tahu orang tu marah. InsyaAllah nanti kita akan update lah. Kita tenang-tenang macam biasa. Yang lain-lain, yang orang lain yang tak berkenaan tu, faham-faham maksud saya tak payah risau sangat, tak ada apa-apa pun. Kita bukan nak bergaduh sana sini, tak ada. Cuma kita nak menuntut keadilan. Cukuplah tuan-tuan dan puan-puan. Kes arwah Adib sampai sekarang tak terbela tuan-tuan dan puan-puan. Mana pergi ahli politik yang sibuk nak melaung-laungkan, nak sibuk nak perjuangkan kes Adib sampai sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Sampai sekarang tak ada. Lah ni sampai tak ada. Lah ni tengok baru dia pula sampai. Kita tahu tadi ada saya baca komen banyak kes dah. Orang hina agama. Saya cakap tuan-tuan dan puan-puan, kita minta pihak kerajaan gubal undang-undang balik. Wujudkan akta baru. Mana-mana mereka yang menghina agama lain, yang menghina bangsa lain, hukum seberat-beratnya. Tak kisah kau Melayu, kau Cina ke, kau India ke, siapa pun korang. Kalau kau menghina bangsa lain, kau menghina agama lain, hukum berat. Kalau tanya saya, tembak sampai mati. Tak, bagi saya satu J. Wujudkan balik ISA. Wujudkan balik ISA. Benda ni insya-Allah akan settle. Cakap sikit benda-benda macam ni, masukkan dalam. Puas hati. Hukum berat tu. Bila hukum berat, maka diorang ni tak berani lagi dah. Diorang akan tahu, akan mengajar. Itu je. Kita dah jemu lah benda ujung-ujung. Minta maaf, ujung-ujung minta maaf. Jadi kita kadang-kadang saya tengok komen dua je. Dia orang selalu PM saya tanya, "Tok, kenapa tak perjuangkan isu arwah Adib, kisah arwah Adib?" Tuan-tuan yang rahmati Allah, saya nak beritahu tuan-tuan Melani dan live.
kes arwah adik ni dah dicampur adukkan dengan kes politik, tuan-tuan. Kita ni, kami ni sebagai rakyat ni yang perjuangkan hak tuan-tuan sendiri, tak boleh nak berhadapan dengan apa. Sebab apa? Kes mereka dah dicampurkan dengan isu politik. Tuan-tuan faham tak? Bila politik masuk campur, susah tuan-tuan. Susah. Nak bercakap pun tak kena, tuan-tuan. Saya bercakap, saya belum duduk dalam. Sekarang ahli politik sekarang tak guna tu. Diorang lompat sana, lompat sini, lompat sana, tak guna. Macam mana nak perjuangkan benda macam tu? Betul? Lompat sana, lompat sini, kena beli sikit, lompat. Kena ugut sikit, lompat. Macam mana nak perjuangkan benda macam ni? Kita perlukan betul-betul pejuang yang solid. Tapi yang solid pula yang kita tak pandang. Jadi tuan-tuan, pertama isu kes arwah adik. Yang ni kes yang kedua pula, tuan-tuan. Jadi kita harap yang kes yang kedua ni kita kena berjuang betul-betul supaya dapat keadilan. Dan kita juga tidak lupa dengan kes arwah adik. Kita berdoa sama-sama. Dan saya tahu ada lagi kita dalam NGO pun masih memperjuangkan lagi. Cuma tuan-tuan kena faham, benda ni bila dah masuk isu politik ni agak sukar. Tetapi insya-Allah kita akan beri desakan demi desakan juga. Kita tak akan lupa sampai bila-bila kes isu adik ni. Insya-Allah tuan. Jadi saya pun ingat dekat-dekat dah waktu sahur pun dah habis. Kita pun nak ke balai sat, betul saya nak pergi sembahyang subuh. Jadi saya harap tuan-tuan semua dapatlah berdoakan apa yang berlaku ni dapat diselesaikan dengan cara baik. InsyaAllah kita pun tolong harap Malaysia, rakyat Malaysia sekarang yang sedang nontonlah kita orang ni. Saya sekarang ada dekat, saya memang tinggal dekat Kelang. Tunggulah nanti macam mana apa keputusan dia. Besok suspek ni akan dibawa ke Mahkamah Kelang untuk direman. Besok. Tadi saya tengok dalam paper semua keluar akan besok dibawa ke Mahkamah Kelang untuk direman, minta perintah reman. Dan jadi kita tengoklah apa kesudahan, pasal macam mana dia bergendang pula dekat belakang lah. Kita harapkanlah kes ni kata apa, jangan kita leka. Kita ikut sampai benda ni selesai tu. Kita percaya tak tahulah sama ada dia boleh di apa meneran tu. Masuk jin. Sampai kan kita nak tengok kes sampai selesai tu. Kalau kata tadi 506 tadi. 506 tadi. Yang abang tu cakap tadi. Akta 506 tu tak boleh dijamin pasal menggunakan akta senjata. Ya betul. Kita orang kena Allah dia. Alamak lu malas tu. Tangan pun suruh masuk macam. Okeylah. Okey tak apa saja lawak. Okey. Tak apa bang. Jadi itu saja daripada saya lah. Jadi insya-Allah saya pun kita tutuplah. Jadi sebelum tu saya nak bagi tahu Liverpool tersingkir UCL. Okey, assalamualaikum. Salam perpaduan, salam keharmonian. Itu dia. Okey, cukup. Dia tak boleh cakap apa lagi dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda lagi je ya.